Ke surat. Yes, this call is now being recorded. Okay. So, untuk topik hari ini kita akan belajar tentang jirim dan alam. 5.1. Okay, bab 5 kita dah masuk bab 5, topik jirim dan alam. Okay, topik jirim dan alam ni kenapa dia cakap jirim dan alam? Sebab jirim ni ada di sekeliling kita. Sekeliling kita ni semua adalah jirim. Mana? Awak ni jirim ke? Ah, awak semua ni jirim ke? Ke Tak yang tahu. tak Jisim. tahu. Hehehe. Jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim. Kejap ya, cikgu share Jamboard dulu. Mana ni Jamboard? Ah, 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 ah. Oh, yang ini. Eh, whiteboard. Okay, start new whiteboard. Cikgu share whiteboard lah. Senang sikit cikgu nak tulis. Sedangkan dekat belakang cikgu ni ada juga whiteboard. Tapi cikgu risau tak nampak pula nanti. Okay. Kejap cikgu share. Vision now. A window. Kita pergi dekat Jamboard kita. Mana Jamboard kita tadi? Okay. Ini kita punya Jamboard tadi. Okay. So, untuk topik hari ini, kita akan belajar mengenai jirim. Jirim adalah sesuatu bahan ataupun objek, tak kisahlah apa pun. Ah. Describe issue. Mana tadi? Mana cikgu punya? Awak masih nampak lagi cikgu punya Jamboard link. Jamboard. Tapi kenapa tak kat sini tak ada? Alright. Kejap Stop sharing. Cikgu share lagi sekali Jamboard ni. Window. Okay. Presenting screen. Kenapa dekat sini tak boleh? Oh, okey dah. Boleh pula cikgu macam ni kan. Pagi-pagi ni. Okay. So, topik yang kita akan belajar hari ni berkaitan dengan jirim. Okay. Okay, topik kita lah. Warna hijau ni tak terang. Okay. Jirim. Apa yang awak perlu tahu tentang jirim adalah sesuatu yang dia mesti mempunyai jisim. Sini. Sesuatu yang mempunyai jisim. Kenapa tulisan cikgu tak cantik sangat kat sini? Sesuatu yang mempunyai jisim dan yang kedua, memenuhi. Ruang. Yes, memenuhi ruang. Okey. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dua-dua syarat ni perlu uh, dipatuhi. Apa cikgu mengarut pagi ni? Hai, dua-dua ni mesti ada. Kalau dua-dua ni tak ada, dia bukanlah jirim. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, contoh mempunyai jisim. Semua orang tahu kan, kalau kita timbang ada berat, okey, yes, dia mempunyai jisim. Kalau kita timbang berat badan kita, ada jisim. Berapa kilo? Okey, so maksudnya itu mempunyai jisim. Memenuhi ruang ni, contoh, kalau kita boleh cakap, satu bas yang dipenuhi penumpang. Nampak tak? Walaupun manusia ni ramai, boleh memenuhi ruang. Kalau contoh cikgu ada air, cikgu isi air dalam botol. Botol tu penuh.
Memenuhi ruang. Okey. Contoh kalau cikgu ada biskut, cikgu letak dalam balang sampai penuh. Okey, dia memenuhi ruang. Kalau kita timbang biskut tu, ada tak jisim dia? Ada. So dekat situ dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. So, dekat sini kita boleh bahagikan jirim ni kepada dua. Okey. Okey. Jirim ni kita boleh bahagikan kepada dua. Okey, di mana yang pertama benda hidup. Okey. Benda hidup. Dan yang kedua benda bukan hidup. Okey. Benda hidup dan benda bukan hidup. Boleh bagi cikgu contoh tak? Benda hidup tu apa? Haiwan. Haiwan. Okey, betul. Okey, kita ada haiwan. Selain daripada haiwan, Tumbuhan. tumbuhan. Bagus. Zuhaira. Zuhaira kan yang jawab. Tumbuhan. Okey, lagi? Ada lagi ke benda hidup selain daripada haiwan tumbuhan? Manusia. Manusia. Okey. Selain daripada tiga ni, ada lagi satu benda hidup. Benda hidup yang membuatkan kita terperangkap sampai sekarang dalam rumah. Virus. Yes, virus. Virus, bakteria, alga, protozoa, fungi. Okey, ada 5 benda tu. Itu semua adalah mikroorganisma. So, mikroorganisma pun juga adalah benda hidup. So, kat sini mikroorganisma. Okey. Itu pun benda hidup juga. Okey, so jirim kategori benda hidup dan benda bukan hidup. Yang benda hidup ni, semua haiwan dekat dunia ni adalah jirim. Tumbuhan adalah jirim. Manusia adalah jirim. Mikroorganisma juga adalah jirim walaupun kita tak nampak. Okey. So, kalau benda bukan hidup, okey, benda bukan hidup adalah apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Yang tak hidup, contoh macam ni. Whiteboard cikgu ni, TV. Lepas tu cikgu punya pen. Pen, tudung ni. Apa-apa saja yang di sekeliling kita adalah benda bukan hidup tetapi dia juga adalah jirim. So dekat sini benda bukan hidup, apa saja objek. Ah. Okay. Woi, slownya internet laptop cikgu ni. Objek. Ah, ah. Lambat betul keluar tulisan dia. Hai. Okay. What can we help you? Cikgu rasa kan cikgu tak boleh share ni. Cikgu kena share entire screen. Kalau tak share entire screen, dia buat hal. Laptop cikgu dia hang. Mana? Mana? Okey. Tengok objek cikgu E dah hilang dah. Okey. Objek, apa saja objek? Objek kat sini tak kisahlah walaupun dia dalam keadaan pepejal. Dalam keadaan pepejal ke dalam keadaan cecair? Cecair mahupun gas. Okey. Tak kisahlah objek ataupun objek dalam keadaan gas. Tak kisahlah. Okey. Objek ataupun bahan Objek ataupun bahan. Okey. Objek ataupun bahan tu tak kisahlah dalam keadaan pepejal, cecair mahupun gas. Dia adalah jirim. Okey. Kalau gas, macam mana kita nak tahu dia jirim?
Adakah dia mempunyai jisim? Itu persoalan dia. Kejap lagi kita akan buat satu aktiviti untuk menentukan bahawa gas tetap adalah jirim sebab dia mempunyai jisim. Okey, macam mana kita nak tahu dia mempunyai jisim? Okey, kita akan buat aktiviti selepas ini. Kejap lagi kita akan buat aktiviti. Kemudian kita akan tengok ini jirim, benda hidup dan benda bukan hidup. Kemudian kita ada bukan jirim. Okey, siapa yang dah tengok video cikgu mesti dia tahu apa contoh-contoh bukan jirim. Okey, so kat sini kita ada bukan jirim. Okey. Bukan jirim. So, bukan jirim ni adalah sesuatu yang tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Dia tak ada jisim. Tak ada jisim langsung. Apa tu? Okey. Boleh tak sebutkan Tok Cikgu apa dia yang tidak mempunyai jisim? Apa dia? Tadi kata dah tengok dah video tu. Video tu simple je. Apa contoh-contoh bukan jirim? Okey, clue yang paling simple. Okey, awak nampak cikgu sekarang kan? Nampak cikgu? Nampak tak? Nampak. Terima kasih Zuhairah kerana setia menjawab soalan cikgu. Okey, sekarang awak nampak cikgu. Now. Awak nampak cikgu terang ke gelap? Terang sikit. Terang sikit sebab ada cahaya daripada handphone cikgu ni. Tadi lagi terang sebab ada cahaya lampu. Nah, terang balik. Okey. So, maksudnya kat sini, cahaya adalah bukan jirim. Kenapa? Sebab dia tidak mempunyai jisim. Okey. So, contoh yang pertama, bukan jirim adalah cahaya. Okay. Haba. Yes, betul. Haba. Okey. Sebenarnya kat sini cikgu ada air panas tau. Sebab cikgu tak sempat nak breakfast lagi. Okey, air ni panas. Okey, memang panas lagi. So, air adalah jirim. Cawan adalah jirim. Tapi kalau cikgu pegang cawan ni, okey, cawan ni panas. Ada apa dalam air? Ada haba. Okey, haba kita tak boleh nak timbang. Jadi haba adalah bukan jirim. Okey, selain daripada tu, kita ada cahaya, haba, okey. Bayang-bayang. Bayang-bayang. Nampak ke bayang-bayang cikgu kat belakang ni? Oh, ya memanglah nampak. Oh, nampak je bayang-bayang cikgu. Sebab lampu kat atas kan? Awak nampak je bayang-bayang cikgu dekat whiteboard ni. Okey, bayang-bayang. Ini antara contoh-contoh lah. Bukan jirim. Okey, ada lagi satu. Bunyi. Yes, bunyi. Kalau tak, awak tak boleh dengar suara cikgu sekarang. Kan, cikgu bercakap dekat dalam bilik ni. Macam mana awak dekat rumah masing-masing boleh dengar? Sebab bunyi. So, bunyi tu dihasilkan oleh handphone awak. Okey. Bunyi. B-U-N-Y-I. Bunyi. Okey. So, kita ada jirim dan bukan jirim. So, untuk hari ni, cikgu akan tunjukkan satu eksperimen. Kalau awak buka buku teks awak, buka buku teks muka surat 140. Okey. Nampak tak kat situ? Kita ada satu eksperimen dekat bahagian atas tu untuk menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, macam mana kita nak tahu udara ni mempunyai jisim dan memenuhi ruang? Okey, sebagai contoh kat sini, cikgu ada belon. Nampak cikgu tak? Nampak. Nampak. Terima kasih kerana respon. Okey, awak nampak cikgu dan cikgu ada belon. Okey. So, cikgu akan tiup belon ni. Kalau korang ada depan cikgu ni, bolehlah tolong tiupkan belon untuk cikgu kan? Ni cikgu kena tiup seorang-seorang. Kesian tak cikgu?
Nak besar lagi tak? Besar lagi Cukup tak? je. Cukup lah. Kita akan pecahkan belon ni tau. Okey, so dekat sini sebenarnya awak boleh nampak bahawa udara memenuhi ruang. Sekejap cikgu stop share dululah yang ini. Okey. So dekat sini sebenarnya awak boleh nampak bahawa udara memenuhi ruang dalam belon ni. Kalau meletup cikgu yang terkejut lagi. Okey, so kita ada satu belon. Dekat dalam eksperimen tu kita kena buat berapa belon? 2 belon kan? Okey. So satu belon, so cikgu kena tiup lagi satu belon, tapi sebelum tu cikgu tak ada apa? Apa namanya ni? Tak ada rod kayu. Okey, tapi kalau nak guna rod kayu pun boleh juga. Kurus semangat. Rod kayu. Oh. Ada kat sebelah. Dekat sini cikgu tak guna rod kayu, cikgu guna hanger. Dan. Cikgu guna hanger, so cikgu akan gantungkan belon cikgu ni pada hanger ni. So cikgu akan ikatkan belon cikgu pada hanger ni dan cikgu akan letakkan dekat whiteboard lah. Kat situ je lah yang cikgu boleh sangkutkan. Okay. Mana gunting? Oh. Awak rasa boleh jadi ke macam dalam dia ni tak nampak? Kalau cikgu pecahkan, apa pemerhatian anda? Okey, sekejap cikgu ikat dulu. Macam selalu dengar je. Apa pendapat anda? Boleh cikgu tahu apa yang anda lakukan ketika cuti sekolah? Adakah anda semua telah menyiapkan segala tugasan yang telah cikgu beri? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Okey, bagus. So kalau tugasan-tugasan semua dah siap, so lagi nanti buka sekolah awak tak ada lah nak pening-pening dah. Semua dah settle. Sekejap. Macam mana cikgu ikat ni? Apalah. Okey. So cikgu dah settle satu. Okey. Cikgu kena tiup lagi satu ni. Okey. Lagi satu cikgu kena tiup sama besar juga dengan yang itu. Macam mana kau tiba-tiba meletup? Sama besar tak? Besar sikit. Okey. So, kita dah dapat 2 biji belon macam yang dalam gambar tu. Cikgu nak tanya, kenapa dekat situ dia suruh tampal pita cellophane lah? Agak-agak kenapa dia suruh letak pita cellophane dekat belon? Siapa boleh jawab cikgu kenapa dia suruh letak pita cellophane tu? Kenapa tak cucuk terus je? Sebab dia nak suruh buang angin tu pelan-pelan. Yes, good. Sebab sebenarnya dia nak suruh kita buang angin tu pelan-pelan. Buang angin. Buang angin tu secara perlahan-lahan. Kalau tak, dia akan kepuk meletup. Kalau meletup, semua terkejut dengan cikgu-cikgu pun terkejut. Sekejap. Macam mana cikgu ikat ni? Okay. Next, kita tuliskan je lah kat sini. Okay. So, kita dah ada 2 belon yang macam ini. Okay. So, kita buatlah seperti mana dalam buku ni. Dia nak kita tampal pita cellophane. Sellotape lah tu. So, kita akan tampal sellotape. Tampal sellotape nanti kita cucuk kat situ. Tengok dia meletup ke tidak. Tapi secara betulnya dia memang dia tak meletup lah. Sebab angin akan keluar secara perlahan-lahan. Cikgu letak dekat sebelah kanan cikgu. Okey.
Cikgu letak dekat belon yang sebelah kanan. Okey, kemudian cikgu gantungkan dia dekat whiteboard. Sekejap Whiteboard cikgu kat sini berconteng. Okey. Okey. So nampak tak whiteboard cikgu tapi tak full lah. Nanti cikgu tinggikan sikit dia punya stand ni. Okey. Hey. Okey, so cikgu akan gantungkan dahulu kita punya model. Okey. Ke tinggi sikit. Sekejap, kita angkat tinggi sikit lah. Baru nampak. Okey, nampak jelas tak belon cikgu ada dua ni? Nampak. Tak balance. Sekejap cikgu balancekan dulu. Aha. Balance tak? Okey. Balance tak belon cikgu? Balance tak belon cikgu? Okey. So dekat sini kita ada 2 biji belon. Okey. Kita ada 2 biji belon dan cikgu akan lubangkan salah satu daripada belon tersebut. Belon belah mana tadi yang cikgu dah apa? Yang cikgu dah lubangkan. Cikgu lubangkan, cikgu tampal dengan pita tadi. Mana satu? Mana satu? Belah kanan. Alamak, dia dah jadi belah kiri lah. Yang ini. Yang ini yang ada apa nama? Ada pita selofan ni. Okey. So cikgu akan lubangkan guna pin tudung cikgu. Okey, so ini je yang ada. Boleh je kalau nak lubangkan lebih besar, cikgu cucuk guna pensel ke. Ada pensel. Okey. Okey, so cikgu akan lubangkan. Agak-agak pecah tak? Tak. Tak, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu tak tahu. Cikgu letak dia terus. Dah meletup. Ai. Dia cakap letak pita seloban. Cikgu dah letak. Cikgu cucuk dekat tempat yang selotip tu. Tapi dia meletup juga. Nak buat macam mana. Okey, sekarang ni apa yang awak dapat perhatikan? Tadi dia kedua-dua ni balance. Sama tinggi. Sekarang ni bila salah satu dah meletup. Okey. So awak nampak dekat sini. Sengit. So ini menunjukkan walaupun udara tu ringan, tetapi udara tetap mempunyai jisim. Udara ringan, kita tak nampak. Tetapi dia tetap mempunyai jisim. Kalau cikgu tiup dalam belon macam ni, okey, cikgu tiup dalam belon, kita nampak udara memenuhi ruang di dalam belon ni. Okey. So bila kita buat uji kaji tadi, kita nampak bila salah satu ni dah pecah, dia tak sempat nak mengecut perlahan-lahan, okey. So kita nampak bahagian sini lebih rendah. Dia dah sengit dah. Walaupun tadi dua-dua balance. Ini menunjukkan bahawa dalam ni ada udara dan udara mempunyai jisim. Okey. Next. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Seterusnya tu dekat bahagian bawah. Kita ada berkaitan dengan sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey. Sekejap Okey, so cikgu akan share balik cikgu punya Jamboard. Kita tulis kat situ, nanti nota dekat Jamboard, cikgu bagi dekat awak supaya awak boleh buat mind map, tulis dalam buku nota. Okey, entire screen. Okey.
Okay. So, dah settle eksperimen tadi. Settle dah satu eksperimen. Yang timbang ni biasalah. Cikgu pun ada penimbang. Penimbang makanan cikgu ada, penimbang berat badan pun ada. Tapi kat sini cikgu tak tunjuk lah. Rahsia. Berat badan cikgu rahsia. Okay. So, dekat sini kita pergi kepada sifat fizik jirim. Okay. So, sifat fizik jirim. Okey. So, bila kita bercakap tentang sifat fizik, fizik macam berkaitan dengan fizikal. Kalau kita bercakap tentang fizikal, fizikal adalah luaran. So, sifat fizikal jirim. So, contoh, biasanya kita boleh tengok sifat fizikal jirim berdasarkan dia punya takat lebur dan takat didih. Ini paling common kita jumpa. Sifat fizik, luaran dia. Contoh, kalau cikgu ambil ais, dalam peti ais tu cikgu bawa keluar, okey. Ais tu air, tetap air. Betul tak? Kita bawa keluar, dia masih lagi dalam keadaan dia masih lagi air. Kalau cikgu panaskan, dia jadi wap. Tetapi dia tetap H2O. H2O tu air lah. So, dia punya sifat fizik dia berubah. Daripada keadaan pepejal, cikgu bawa keluar, jadi cecair. Dia, takat lebur dia 0 darjah Celsius. Okey, dia mencair. Bila dia cair, dia lebur. Leburan. Astaghfirullahaladzim, apa cikgu mengarut ni? So daripada keadaan pepejal jadi cecair, lepas tu bila cikgu panaskan dia adalah bertukar menjadi wap air. So dekat sini keadaan fizikal dia berubah. Tetapi dia masih lagi air. Okey. So sifat fizik jirim kita boleh tengok daripada segi takat didih. Yes, takat didih dan juga takat lebur. Takat lebur. Okey, takat didih dan juga takat lebur sebab semua bahan ada takat didih dan takat lebur dia yang tersendiri. Okey. Kemudian kita boleh tengok daripada segi keterlarutan. Ini untuk bahan-bahan lain. So kita tengok keterlarutan. Keterlarutan. Okey. Keterlarutan ni maksudnya dia boleh larut ataupun tidak dalam cecair lain. Contoh, boleh larut dalam air ataupun tidak. Okey. Itu dari segi keterlarutan. Dan kita ada lagi satu. Apa dia? Dekat muka surat 141 tu? Penebat haba. Yes. Penebat haba ataupun konduktor haba. Jap. Cikgu mengeja ni. Konduktor haba. Okey. So, special untuk kelas korang hari ni, cikgu membawakan agak-agak apa yang cikgu bawa untuk korang hari ni? Air panas. Air panas tu memang korang dah tahu dah. Ten. Okey. Ini cikgu punya sudip kat dapur. So, sudip ni cikgu selalu guna untuk buat nasi goreng, untuk masak. Cikgu ada 2 jenis sudip tau. Sudip yang macam ni. Yang dia punya ni macam ni kan. Okey. Yang ini ada satu pattern macam ni. And then cikgu ada lagi satu pattern yang ada jaring-jaring. Bentuk macam ni. Dia macam jaring kat sini. Dia macam tu. Okey. So, kalau perasan sudip yang kita guna untuk masak, kita ada 2 bahagian. Satu bahagian yang ini, yang depan ni. Okey, bergegar. Cancel cikgu. Okey, kita ada bahagian yang depan, kita ada bahagian yang belakang. Okey, yang mana satu konduktor haba, yang mana satu penebat haba? Bawah penebat haba. Bawah yang hitam ni ke yang logam ni? Yang hitam tu. Okey, yes, bagus. Okey.
Yang bahagian hitam ini adalah penebat haba dan yang bawah ni adalah konduktor haba. Kenapa? Kalau you masak, you goreng ayam, goreng ikan, yang ini yang kita masuk dekat kuali. Tetapi kita pegang dekat sini. Sebab ini adalah penebat haba. So tak adalah tangan kita panas. Kalau kita masak-masak, lepas tu kita terpegang dekat bahagian sini. Kita akan rasa panas. Walaupun yang kita celup dekat minyak bahagian depan, kita pegang dekat sini pun kita tetap rasa panas. Sebab dia adalah konduktor haba. Dia boleh mengalirkan haba dengan baik. Itu konduktor haba. Kalau penebat, dia tidak boleh mengalirkan haba. So kita pegang kat sini lah. So ini bahagian belakang adalah penebat haba. Okey. So bila kita tengok dekat sebelah ni, so daripada sifat fizik jirim ni, okey, kita boleh guna sifat fizik jirim untuk mengenal pasti ataupun mengelaskan sesuatu bahan kepada pelbagai. So kita boleh kelaskan. Okey, ini adalah bahan penebat. Ini adalah bahan konduktor. Kita boleh kelaskan. Okey, ini bahan yang boleh larut dalam air. Ini bahan yang tidak boleh larut dalam air. So kita boleh guna sifat fizik jirim untuk mengelaskan. Mengelaskan jirim tersebut. Okey. Kita ada sifat kimia. Sifat fizik dan sifat kimia. Sifat fizik tadi, definisi dia apa? Siapa boleh tolong bacakan sifat fizik jirim? Okey. Baca yang ada warna merah tu. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Yes. Okey. Sifat fizik adalah sesuatu yang kita boleh kenal pasti dengan deria. Okey, sifat fizik kita boleh kenal pasti menggunakan 5 deria. Ataupun kita boleh guna alat atau alat pengukur. Okey, menggunakan 5 deria. Apa 5 deria kita ada? Ni, mata, penglihatan, hidung. Hidung untuk apa? Bau. Yes, hidung untuk bau. Ni, lidah untuk merasa. Kemudian telinga untuk mendengar dan last sekali kita ada kulit untuk sentuhan. So kita boleh guna 5 deria kita ni untuk mengetahui sifat fizik jirim. Okey, ataupun kita boleh guna alat pengukur. Contoh, kita nak tentukan takat didih ataupun takat lebur sesuatu, kita boleh guna termometer. Kalau nak cek suhu manusia pun, kita kena guna termometer. Mana termometer, cikgu? Sekejap. Terkejut tau, kat rumah cikgu ada ni. So, ini termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Agak-agak berapa suhu cikgu? 36.8. So, cikgu sihatlah hari ni. Tak demam. Okey. So, kemudian kita ada sifat fizik dan kita juga perlu ada sifat kimia. Okey. Sifat fizik jirim dah. Kemudian kita pergi kepada sifat kimia jirim. Okey. Sifat kimia jirim. Okey. So, apa itu sifat kimia jirim? Okey, seorang tolong bacakan. Cikgu nak Amni boleh? Boleh. Okey, Amni tolong bacakan sifat kimia muka surat 141. Sifat kimia suatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Yes, okey. Sifat kimia ni apabila bahan itu berubah. Suatu bahan menunjukkan tidak balas. So, bila bahan itu bertindak balas, bertindak
balas. Okey. Kemudian dia berubah. Bertindak balas. Kemudian dia berubah. Berubah menjadi bahan yang berbeza. Berubah menjadi bahan yang berbeza. Dah totally jadi benda lain dah. Okey. Siapa yang baru masuk ni? Boleh bagi tahu cikgu? Tulis nama dekat chat supaya cikgu tahu nanti cikgu tak terlepas. Okey, so sekarang ni kita tengah belajar tentang jirim. Sifat kimia jirim. So sifat kimia jirim adalah bila satu-satu bahan ni dia bertindak balas dan dia berubah menjadi bahan yang berbeza. Dia dah jadi benda lain dah. Okey. So dekat sini contoh dia macam macam mana ya? Cikgu ada satu bahan. Lepas tu cikgu campur bahan A. Okey. Kat sini cikgu tunjuk contoh yang simple lah. Kat sini cikgu ada bahan A. Okey. Kemudian cikgu tambah dengan bahan B. Okey. Dan selepas tindak balas tu, cikgu dapat satu bahan yang dinamakan sebagai bahan AB. So sekarang ni, A dengan B tu dah bergabung dan jadi satu benda baru. Okey, so itu adalah sifat kimia. Dia berubah menjadi satu bahan yang berbeza. Kalau macam contoh sifat fizik tadi, okey, contoh macam kalau sifat fizik tadi, dalam keadaan pepejal, ais, contoh cikgu bagi adalah air lah. Ais, dia masih lagi air. Dah cair, air lagi. Dah jadi wap, dia masih lagi air. Dia tidak berubah sifat dia. Dia masih lagi air. Okey. H2O lah kalau dalam bahasa, dalam dia punya simbol kimianya, simbol dia adalah H2O. Dia masih lagi benda yang sama. Tapi kalau tindak balas kimia ataupun sifat kimia, dia melibatkan tindak balas yang merubah. Merubah dia menjadi satu bahan yang berbeza. Okey. Next, kita pergi kepada mengelaskan tadi. Tadi cikgu dah ada sebut sikit pasal macam mana kita nak mengelaskan sesuatu bahan. Okey, so kita boleh mengelaskan bahan. Okey. Mengelas. Macam mana ni? Okey, kita boleh mengelas. Okey, mengelaskan bahan mengikut pelbagai ciri. So, antara ciri-ciri yang kita boleh tengok dari segi ketumpatan. Ketumpatan. Okey, kita boleh tengok daripada segi ketumpatan. Siapa lagi tumpat, siapa yang kurang tumpat. Kita boleh tengok daripada segi takat didih dan takat lebur. Okey, takat didih dan takat lebur. Okey, takat didih, takat lebur. Dan kita juga boleh tengok dari segi keterlarutan. Keterlarutan. Okey. So, dari segi takat lebur dan takat didih. So, cikgu tengok dari segi takat lebur, takat didih dululah. Sebab untuk ketumpatan dan juga keterlarutan, cikgu akan tunjuk satu aktiviti kejap lagi. Okey. So, cikgu akan terangkan untuk takat lebur dan takat didih dahulu. Okey. Untuk takat didih dan takat lebur, bila kita dapat kenal pasti takat didih dan takat lebur sesuatu bahan? Okey. Kita tengok untuk takat didih dahulu. Macam mana kita nak tahu itu adalah takat didih bagi sesuatu bahan? Contoh takat didih untuk air adalah 100 darjah Celsius. Okey, macam mana kita tahu? So takat didih ni adalah bila dia sampai pada satu suhu tertentu, okey, keadaan dia berubah. Kalau takat didih, keadaan dia berubah daripada cecair kepada cecair kepada gas. Okey. Itu takat didih. Kalau kita panaskan air, kita nampak air tu menggelegak, betul tak? Air tu menggelegak. So,
Daripada air, dia awak akan nampak wap air naik. Okey. So daripada cecair bertukar kepada gas. Itu untuk takat didih. Kalau takat lebur pula, okey, contoh macam cikgu cakap, bila cikgu keluarkan ais daripada peti ais tu akan mula mencair. So maksudnya takat lebur untuk ais adalah 0 darjah Celsius sebab peti ais tu kurang daripada 0 darjah Celsius. Cikgu buat keluar suhu kat bilik ni dah tinggi. So takat lebur adalah apabila sesuatu keadaan pepejal bertukar kepada cecair. So takat lebur kita ada pepejal. Okey, bertukar kepada cecair. Okey. So itu takat lebur dan takat didih. Okey. Kita ada ketumpatan dan juga keterlarutan. Keterlarutan kita akan tengok bila dia boleh larut dalam sesuatu bahan pelarut. Kita tengok boleh larut ataupun tidak. Boleh larut atau tidak. Okey, yang ini kita akan masukkan dalam bahan pelarut. Bahan pelarut tu boleh jadi apa sahaja. Bahan pelarut macam air pun adalah bahan pelarut dan kita ada banyak lagi pelarut organik yang ada di makmal. Contoh macam kloroform, dichloromethane, heksin. Ini nama-nama pelarut organik yang ada dalam makmal. Tetapi pelarut yang biasa kita uji, kita tengok keterlarutan, okey, air. Okey, itu keterlarutan. Kalau ketumpatan pula, kita akan tengok daripada segi sesuatu bahan adalah ketumpatan sesuatu bahan adalah jisim per unit isi padu. Okey, ketumpatan jisim per unit isi padu. Okey, so kalau kita cakap tentang ketumpatan ni, biasanya bahan yang lebih tumpat akan ada di mana? Atas ke bawah? Yang tumpat akan ada di atas ke bawah? Yes. Yang lagi tumpat akan ada di bawah. Yang kurang tumpat akan ada di atas. Sebab tu dekat sini dia kata ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Kalau kita masuk dalam air, kita tenggelam ke kita timbul? Timbul. Okey, sebagai manusia yang tahu berenang, okey, dia akan timbul sebenarnya. And then kalau kita masuk dekat laut mati yang mempunyai kandungan garam yang tinggi, yes, kita akan timbul. Itu menunjukkan bahawa ketumpatan air laut mati tu, air laut mati ataupun air laut yang memang dia punya kandungan garam yang sangat-sangat tinggi, lebih tumpat daripada manusia. So, kita akan terapung lah. Okey. So, dekat sini, cikgu ada air. Memang kita akan tengok keterlarutan bahan dengan air yang cikgu ada ni lah. So, cikgu ada air. Sekejap, cikgu akan pusingkan kamera cikgu. Cikgu nak awak tentukan sama ada apa yang larut dan apa yang tidak larut. Dekat sini lah. Sekejap cikgu pusingkan kamera cikgu. Cikgu akan guna kamera belakang. Dan cikgu akan stop share. Cikgu akan stop share lah. Okay. You now can see clearly my water. This is my breakfast. Stop sharing. Korang dah sarapan belum? Okay, so belum lah sianya. Cikgu pun belum lagi sarapan. So ini cikgu nak buat sarapan lah. Cikgu ada ni, Nestom. Okay. So cikgu akan masukkan cikgu punya Nestom dalam air panas. Air panas ni pun dah tak berapa panas, dah tinggal subam dah. Sebab dah sejam dah cikgu bercakap. So cikgu akan masukkan dalam ni. Okay. So benda ni akan terapung dekat bahagian atas sebenarnya. Dan cikgu akan start kacau. So untuk Nestom dia ada gula, ada susu dan kalau cikgu kacau. Okay. Awak sebenarnya akan nampak yang melarut adalah gula dan juga susu. Nestom tu masih lagi dalam keadaan. Awak akan nampak Nestom dia. Air tak panas sangat ni.
Dia lambat sikit nak melarut. Kalau cikgu guna air panas, confirm cepat sikit nak larut cikgu punya nestem ni. Tapi macam mana pun, kita still boleh nampak. Okey, ini nestem dia. Yang tak larut nestem dia, susu dan gula dalam ni larut. Nampak tak? Okey, so ini berkaitan dengan keterlarutan bahan. Ada bahan yang boleh larut dalam air, ada bahan yang tidak boleh larut dalam air. Contoh kalau macam yang ini, dalam nestem ni ada gula, ada susu. Lepas tu dia ada beras, jagung, gula, kerima, bla bla bla, banyak lagi. Okey. So, yang tak larut adalah dia punya ni, bijirin ni. Bijirin dia tak larut tetapi gula dan susu dia larut. Okey. Itu dari segi keterlarutan bahan. Okey. Panas tak? Tak panas lah. Suam-suam kuku gitu. Okey. So, ini yang pertama berkaitan dengan keterlarutan. Kita ada 3 betul tak tadi? Kalau kita nak kelaskan bahan, kita boleh guna ketumpatan, takat didih atau takat lebur dan juga keterlarutan. So, sekarang ni cikgu akan tunjuk untuk ketumpatan. Kalau awak tengok ketumpatan pada muka surat 143, kita ada minyak dan juga air. Okey. So dekat sini cikgu sediakan benda yang sama, minyak dan juga air. Sebentar. Okey. Rendahnya kamera ni. Awak nampak kapet je sekarang. Okey. Masih lagi nampak belon tadi. Okey. So apa yang cikgu ada sebenarnya? Okey, cikgu ada benda ni. Ui, cikgu kena tundukkan sikit ni. Bagi awak nampak. Okey. Nampak tak benda ni? Nampak. So ini adalah minyak. Kamera cikgu kat bawah ke? Oh, kat atas. Okey, cikgu ada minyak. So benda ni sangat-sangat simple tetapi boleh menunjukkan ke awak bahawa siapa lagi tumpat akan ada di bawah. So dekat sini cikgu ada air. Cikgu takkan nak guna cikgu punya air tadi. Air tu cikgu nak minum. Okey, cikgu ada air kosong biasa. Okey, so cikgu ada satu minyak dan juga air. Okey, so siapa yang akan ada di bawah dan siapa akan ada di atas? Kalau awak tengok dekat muka surat tu, confirm awak dah tahu siapa di atas dan siapa di bawah. Siapa kat atas? Minyak. Yes, betul. Minyak yang akan ada di atas. So, cikgu akan tuangkan cikgu punya air. So, awak akan nampak. Minyak berada di atas. So, bila minyak berada di atas, bermaksud minyak kurang tumpat berbanding dengan air. Okey. Sebenarnya, kita boleh guna konsep ketumpatan air. Okey. Ketumpatan untuk kenal pasti sama ada telur tu elok ataupun tidak. Pernah dengar tak tips tu? Tak. Tak, okey. Sebenarnya ni cikgu nak cerita, kalau awak ada telur, okey, kita boleh guna konsep ketumpatan untuk kenal pasti bahawa telur tu elok lagi ataupun tidak. Kalau telur elok lagi, you ambil contoh telur baru belilah ni. Awak ambil telur tu, awak masuk dalam air, okey, telur tu tenggelam. So maksudnya telur tu mempunyai ketumpatan yang tinggi, sebab tu dia boleh tenggelam dalam air. Okey, telur tu elok lagi. Kalau telur yang dah lama ataupun telur yang dah start busuk, dalam telur tu akan ada gas. Ada gas, ada mikroorganism. Ataupun telur tu dah tak berapa nak elok. Okey, you ambil telur tu, letak dalam air. Okey, telur tu timbul. Itu menunjukkan bahawa telur tu dah tak elok. Okey, so lepas ni kalau rasa macam tak yakin, telur ni elok ke tidak, boleh ambil, letak dalam air dulu. Kalau dah timbul, maksudnya telur tu dah tak berapa nak elok. Kalau dia tenggelam, okey, ni telur baru. Okey. So sebenarnya, kita dah habis dah untuk topik hari ni, tapi cikgu ada surprise. So, cikgu ada 2 pewarna makanan. Okey. So, kita akan letak dalam kita punya ni. Awak rasalah pewarna makanan cikgu ni lebih tumpat ataupun kurang tumpat berbanding minyak ataupun air? Lebih tumpat. Okey, dia lebih tumpat. Okey, tak apa. Kita tengok. So, dia lebih tumpat dan cikgu nak tanya tentang keterlarutan.
Agak-agak pewarna makanan ni boleh larut dalam minyak ataupun larut dalam air. Larut dalam air. Okey, larut dalam air. Okey, so kita akan tengoklah apa akan jadi. So, ada warna biru dengan warna kuning. Nak cikgu letak warna apa dulu? Biru. Biru? Biru. Ramai request biru ni. Biru, kuning, biru, kuning. Biru. Sekejap. Okey, so cikgu akan letak color biru dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti debur kan? Debur kan? Debur kan? Okey. Nampak tak dia turun? Dia turun sampai dekat kawasan antara minyak dan juga air. Okey, agak-agak dia akan turun lagi tak? Ya. Ya. Yes! Nampak tak? Dia turun ke bawah. Okey. Itu yang color biru. Cantik. Boleh try buat lagi kalau ada pewarna makanan. So nampak tak? Dia turun ke bahagian bawah. Warna tu turun dekat bahagian bawah. Okey, kejap. Ni ada warna kuning. Cikgu try letak warna kuning pula. Okey. Letak sikit. Agak-agak kan kalau dua warna ni bergabung akan jadi warna apa? Hijau. Hijau. Biru dengan kuning jadi warna hijau. Rasanya lah. So warna kuning ni macam tak banyak lah. Saya nak tambah sikit lagi lah. Kuning campur dengan biru jadi warna hijau. Kalau warna biru campur dengan warna merah? Purple. Purple. Yes. Okay. Ini kalau kena tangan ni payah nak hilang. Okay, dia dah start turun dah. Ni kalau cikgu swirl boleh dapat warna hijau ni. Ini berkaitan dengan keterlarutan. So sekarang ni awak nampak pewarna makanan dia larut dalam air. Tetapi kat sini dia larut lambat sikit lah. Cuba kalau cikgu guna air panas. Kalau cikgu guna air panas dia lagi cepat melarut. Kalau cikgu kacau pun dia lagi cepat larut. Betul tak? So keterlarutan sesuatu bahan ni boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. So, faktor yang pertama kalau cikgu kacau. Cikgu stir dia. Kalau cikgu stir, yes. Dia akan melarut lebih cepat. Kalau cikgu guna air panas pun sama juga, dia akan melarut lebih cepat juga. Cikgu tak ada sodo nak gaul. So, cikgu swirl je lah. Cikgu swirl macam ni. So, dia dah start bertukar menjadi warna hijau. So, bila cikgu swirl, dia bercampur sikit ke atas kan, minyak bercampur sikit ke atas. Bila cikgu dah settle down, nanti dia akan turun balik. Okay. Nampak warna hitam cikgu. Memang tak nampak warna hitam sebab warna biru tu pekat tau. Dah tak nampak apa dah. Sebab warna biru tu pekat gila. Cikgu tak ada lampu. Dia kalau ada lampu. Lampu handphone. Tapi handphone cikgu satu je. Kalau ada yang torchlight tu kita boleh suluh kan. Kita boleh nampak lah warna dia. Okay. So, settle jelas untuk kita punya kelas hari ni. Okay. Ya. So, cikgu rasa kita punya kelas sampai sini saja dahulu. Okay. Kita akan sambung kita punya kelas pada hari esok Kita punya kelas esok Now. Kita punya kelas esok. So, kita akan sambung esok lah. Untuk kelas yang seterusnya. So far jelas. So nanti nota yang cikgu tulis dalam Jamboard, cikgu akan bagi dia punya link dekat awak semua. Okay, so awak boleh guna nota tu sebagai rujukan untuk awak tulis nota dekat buku nota. Okay. So cikgu rasa sampai situ sahaja kita punya kelas hari ni. Sekejap cikgu nak stop recording dulu.
Okay.